Hai, selamat sejahtera. Sekarang anda bersama saya Mr. Harry dalam kelas prinsip perakiranan tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, untuk video kali ini kita akan teruskan dengan bab yang seterusnya, iaitu bab penyata penyusahan bank. Jadi sebelum itu saya ingin beritahu yang apa basic yang perlu anda perlu tahu adalah dalam buku tunai dalam penyata bank ada ruangan debit dan juga ruangan kredit. And ruangan kedua ruangan ini dia tak sama macam ruangan dalam ledger, sebab dalam penyata bank debit ni menandakan duit keluar dan kredit adalah menandakan duit masuk. Berbeza dengan buku tunai, debit adalah duit masuk, kredit adalah duit keluar. Okey, sebab dia adalah kedua entiti yang berasingan. Contohnya penyata bank adalah entiti bank dan juga buku tunai adalah entiti perniagaan. So bank dan juga perniagaan adalah dua entiti berbeza. Maksudnya bila buku tunai kita keluar, bermaksudnya bank akan masuk, dan apabila bank keluar, kita yang akan masuk. Okey. So hari ini saya ingin kongsikan beberapa langkah yang mudah macam mana kita nak sediakan penyata penyusahan bank. Okey. Kalau tengok dalam buku teks, ya boleh rujuk buku teks muka surat ke-286. Dekat sini dia ada senaraikan 5 langkah untuk penyediaan penyusahan bank, tapi yang ada pada saya adalah 3. Saya dah ringkaskan dan saya dah mudahkan. So jom kita tengok apakah langkah pertama. Okey, langkah pertama adalah kenal pasti perbezaan transaksi dan juga kesilapan. Okey, maksudnya kita membezakan antara penyata bank dan juga buku tunai. Okey, sekejap. Okey, buku tunai dan juga penyusahan bank, kita akan tengok apa yang berbeza dan kita akan tandakan yang mana sama dan yang mana yang berbeza. Dan langkah yang kedua adalah kenal pasti item apa yang perlu dimasukkan dalam buku tunai, dan juga yang ketiga adalah kenal pasti item apa yang perlu dimasukkan dalam penyata penyusahan bank. Okey, jom kita tengok. Kita akan tengok, saya akan terangkan apa secara teliti apakah langkah pertama ni yang kita kena buat. Okey, first kenal pasti perbezaan transaksi dan juga kesilapan. Okey, so perbezaan transaksi ada berlaku pada 2 tempat, iaitu pada buku tunai dan juga pada penyata bank. Pada buku tunai ni maksudnya nota itu ada dalam, transaksi itu ada dalam buku tunai tapi tak ada dalam penyata bank. Dan yang kedua, transaksi itu ada dalam penyata bank tapi tak ada dalam buku tunai. Okey, contohnya dalam buku tunai yang tak ada dalam penyata bank adalah macam cek yang belum dikemukakan. Maksudnya cek tu orang bayar dekat kita tapi cuma kita belum masukkan dalam bank. Okey, maksudnya penghutang ataupun pembeli keluarkan cek untuk kita, bayar kat kita, cuma kita belum pergi bank dan kemukakan untuk cairkan jadi duit. Kemudian deposit belum dikreditkan, maksudnya duit yang kita belum pergi bayar dekat bank. Jadi deposit yang belum dikreditkan adalah maksudnya cek yang kita terima dan kita dah bagi dekat bank tapi cuma bank belum clearkan lagi. Maksudnya bank belum catat dalam kita punya penyata kewangan. Okey, belum catat dalam penyata bank kita. Okey, so maksudnya cek belum dikemukakan adalah duit kita keluar yang kita bayar pada orang, dan deposit belum dikreditkan adalah duit kita masuk. Okey, kemudian kesilapan perbezaan transaksi yang ada dalam penyata bank pula adalah macam penerimaan dan pembayaran daripada bank. Contohnya penerimaan, orang bayar dekat kita tapi kita tak tahu orang tu bayar dan kita belum tulis dalam buku tunai. Pembayaran pun sama, yang pembayaran tu dah berlaku, contoh macam cost charge bank dan sebagainya, macam insurans yang auto debit, dia dah telah dikeluarkan oleh bank duitnya tapi kita tak tahu dan kita belum rekodkan dalam buku tunai. Dan yang ketiga adalah cek tendang, maksudnya cek tu telah ditendang oleh bank tapi dalam buku rekod kita benda tu telah diterima, cuma belum ditendang lagi. Okey, kemudian kesilapan pula yang ada dalam penyata bank dan juga penyata kewangan adalah kesilapan yang tak sama amount. Contohnya dalam buku tunai tertulis lebih ataupun tertulis kurang, tapi dekat dalam penyata bank adalah yang tak sama lah amountnya. Okey, itu adalah satu kesilapan. Okey, contoh kita terus pergi pada contoh. Okey, untuk step pertama ni adalah kita kena pasti perbezaan transaksi dan juga kesilapan. Okey, kita tengok transaksi dulu, kita samakan transaksi. Okey, yang sama saya akan colourkan dia jadi warna kuning. Okey, yang sama. Okey, tengok yang sama dulu. Contoh belah debit. Okey, ini saya petik daripada soalan 287 buku teks, boleh tengok muka surat 287.
Okey, pertama sekali kita ada Amir, belah debit buku tunai. Dengan belah kredit kita mesti ada 1635. Okey, ini. Okey, maksudnya ada. Okey, kena samakan adalah belah debit. Belah debit mesti samakan dengan belah kredit. Belah kredit yang ada pada penyerta bank. Sebab macam saya katakan tadi, kalau penyerta bank kredit maksudnya kita debit, kalau penyerta bank kita debit maksudnya kita kredit. Okey, dia terbalik. Okey, so Amir ada. So kita color warna kuning. Ini pun ada kuning. Okey, seterusnya jualan 604 dan ni 604. Tak ada, yang ada 640. Okey, kalau perasan dalam buku teks tu, dekat bawah dia tulis apa kesilapan dalam buku tunai, dia tanda bintang tu, maksudnya RM604 ni adalah kesilapan. Sepatutnya 640 tapi kita tulis RM604. Okey, ni kita abaikan dulu. Kita letak warna mungkin hijau. And ini pun warna hijau, menandakan itu silap. Then okey, syarikat Seng Heng. Syarikat Seng Heng 500 ada tak? Okey, okey ada. Sebab ada kita color warna kuning. Oops. Kuning. Then kita tengok commission 150. Okey, commission pun ada 150. Kita color warna kuning. Then okay, Salha 560 dekat belah kredit tak ada. Kalau tengok dalam cek, kalau cek dalam buku teks, bawah tu ada tulis cek Salha ialah cek tak laku. Maksudnya cek ni kita terima daripada Salha dan kita dah carikan dalam bank, cuma bank tendang. Okey, so bank tak tulis kat sini sebab bank tu dah keluarkan balik cek tu. So kita tak tahu. Okey, kita letak warna hijau. Okey, seterusnya tengok Azmi. Tengok Azmi ada tak 300. Azmi 300. Okey, Azmi 300 tak ada. So tak ada, jangan tanda apa-apa, kita biarkan. Okey, lepas tu kita tengok dekat bahagian kredit buku tunai. Okey, ada perabot 510. Cuba tengok ada tak. Okey, okey, belah kredit kita samakan belah debit So perabot 510 ada. So tandakan warna kuning. Okey, 510 ada warna kuning. Then alat tulis 100 alat tulis ada. Okey. Ini nak samakan tengok nombor cek je. So yang ni ada. Ini alat tulis ada. Seterusnya tengok cek nombor 300-102. Okey, ni ada. Kita tambahkan. Okey, kena pastikan sama dan juga imam sama. Okey. Dua-dua sama, kita kuning sebab ada. Then Sofia Sendal Berhad 103 okey, ada 350 betul. Okey, tandakan kuning dan kuning. Then perabot 450 300-104. Okey, okey ada. So tandakan warna kuning, maksudnya ada. Perabot. Okay, seterusnya ada gaji. Gaji 105 tak ada. Okey. Okey, maksudnya dalam buku tunai ada tapi dalam penyerta bank tak ada. Then belian 106 700. 106 tak ada. Okey, tak ada pun kita biarkan. Okey, maksudnya yang baki-baki maklumat ini adalah maklumat yang yang akan digunakan untuk menyediakan penyelesaian bank. So kalau perasan kat sini ni ada cek yang bernombor 3098, ada 3099. Perasan tak? Kalau tengok dalam buku tunai belah kredit, kita punya first cek adalah nombor 300-100. okey, yang perabot ni. Nombor dia 300-100. Tapi macam mana cek 3098 ni boleh sesat dalam penyerta bank bulan ni? Maknanya yang ni adalah cek yang lepas, bukan cek bulan ni. Sebab bulan ni bermula dengan 300-100. So cek yang lepas kita boleh letakkan warna hitam, maksudnya, ataupun merah. Maksudnya yang ni perlu diabaikan. Okey, yang ni perlu diabaikan. Jangan ambil tahu pasal cek ni, letak tepi, letak jauh. Okey. Okey, kita dah samakan dan kita dah tengok apa perbezaannya dan juga apa kesilapan yang berlaku. Yang pertama, kesilapannya adalah jualan. Okey, jualan 640 tapi tulis RM604. Kemudian Salha ni adalah cek tak laku, cuma kat sini tak ada.
Then ada satu dividen dan juga buku cek daripada penyata bank yang tidak dimasukkan dalam buku tunai, dan juga ada 2 item buku tunai yang tak dimasukkan dalam ada 3 item. Okey, ada 3 item buku tunai yang tidak dimasukkan dalam penyata bank. Okey, so dah dapat perbezaan dan juga kesilapan. Jom kita tengok apa step seterusnya. Okey, step seterusnya adalah item buku tunai kemas kini. Okey, kena pasti apakah item untuk dimasukkan dalam buku tunai. Okey. Pertama sekali, item yang perlu dimasukkan dalam buku tunai adalah kesilapan. Okey, contohnya macam sekarang ni, sepatutnya kita masuk duit 640. Okey, sebab buku bank kata 640. Cuma kita tersilap tulis, kita tulis RM604. So macam ni nak betulkan? Cara nak betulkan adalah nak betulkan, kita perlu tambah belah debit. Sebab kita kurang debit kan, so tambah belah debit. Cuba kita kira 640 tolak dengan 604. So dapat berapa? Dapat RM36. So belah debit buku tunai perlu tambah dan tulis ini adalah kesilapan. Okay, yang ni saya rasa okay, kita letak tempat lain dulu. Okay, seterusnya dalam buku tunai, untuk kita buat kemas kini, kita akan tengok apakah item yang masuk sepatutnya tapi tidak dimasukkan dalam buku tunai. Contohnya macam dalam penyata bank, belah kredit ni ada satu item yang kita terlepas pandang, kita tak masukkan dalam buku tunai. So yang ni kena masukkan. Okey, kalau perasan dalam nota saya bagi, okey, item penerimaan dan pembayaran penyata bank, maksudnya item penerimaan dan pembayaran penyata bank yang tidak ada dalam buku tunai. Contohnya macam dividen ni, tak ada dalam buku tunai. So masukkan, tulis dividen, tulis RM410. Okey, kemudian apakah item yang kita perlu keluarkan dia? Okey, item yang perlu dikeluarkan dia, contohnya macam cek tak laku. Okey, sebab cek ni tak laku, sepatutnya cek ni tak ada. So yang ni dia untuk menunjukkan masuk, so kita kena keluarkan dia. Kena keluarkan dia maksudnya yang debit ni kita kena letak dalam kredit. So tulis kat sini, cek tak laku, cek tendang, berapa amount dia adalah RM560. Okey. Okey, dah RM560. Kemudian apakah lagi item yang perlu dimasukkan adalah item, okey, tengok kat sini. Okey, item penerimaan pembayaran bank, penyata bank yang tidak ada yang tak ada. Contohnya macam okey, yang ni dah masukkan belah debit. Lagi okey, yang ni buku cek. Okey, buku cek ni ada dalam penyata bank tapi tak dalam buku tunai. So masukkan dekat dalam buku tunai. Sebabkan dia tak ada, so kita tambah buku cek. Berapa ringgit? RM25. So apa lagi? Okey, tak ada dah. Okey, so kita masukkan baki BB dia. Baki BB berapa? Biar aku ambil baki yang terbaru ni 3049. Okey, so tambah dan tolak yang ni. Kita akan dapat sini. Okey, tambah semua ni tambah semua ni, tolak dengan semua ni. So kita dah dapat amount buku tunai kita yang baru. Okey, ini adalah amount buku tunai kita yang baru. So kita tulis baki baki HB, baki yang terbaru. Ini adalah baki yang terbaru. So sekarang kita nak kena masuk proses untuk buat okey, ni saya letak atas sikit. Okey, buat comparison sikit supaya nak mengasingkan. Okey. Okey, yang ni buku tunai dan yang ni adalah buku tunai yang telah dikemas kini. So kita nak buat penyata penyusahan bank. Penyata penyusahan bank dah tak banyak sebab yang ni kita dah masukkan. So yang ni boleh abaikan, kita letak kuning sebab kita dah settle. Yang ni pun kita dah settlekan, tak kuning. Jualan pun dah settle, tak kuning. Salhah pun dah settle, tak kuning.
Okay, so maklumat yang tinggal adalah dalam ni dah habis. Yang tinggal cuma yang kat sini saja. Betul tak? Okay, cara nak buat dia, kita pilih salah satu nilai. Contohnya, okay, kita ambil nilai yang dekat sini. Nilai 2,900, nilai nilai buku tunai yang baru. So, kalau ambil nilai buku tunai, kita kena tambah semua perkara yang belum dikemukakan. Contohnya macam okay, tengok nota sekejap. Okay, cek belum dikemukakan maksudnya duit yang keluar. Okay, duit yang keluar. So, amount ni kena tambah dengan duit yang keluar. Duit yang keluar adalah 2 ni. So, tambah dengan 350 dan juga 700. Okay, kita akan dapat nilai. Okay, yang ni tulis dia punya ni adalah cek belum dikemukakan. Okay, cek belum dikemukakan. Okay, CBD. So lepas tu tuliskan nombor cek 300,106. Okay, kemudian tolak dengan kita punya deposit yang belum dikreditkan. Deposit belum dikreditkan, CBD juga. DBD, deposit belum dikreditkan. So tuliskan nama pelanggan kita. Dan deposit belum dikreditkan ada 300. Okay, so kita kira ini sama dengan yang nilai ni tolak dengan nilai ni. So dapat 3,660. Sama tak dengan nilai penyerta bank kita? Sama, yes, mesti sama. So kalau sama maknanya jawapan kita adalah betul. So kalau macam kita nak double check boleh juga. Kita bermula dengan nilai kredit mula kredit dengan penyerta bank pula. So kita terbalikkan dia. Kalau yang ni tambah dengan CBD, tambah dengan cek belum dikemukakan. Tapi kalau kita bermula dengan penyerta bank, kita akan tambah dengan deposit belum dikemukakan pula. So cuba try. Tambah DBD Azmi punya. So berapa nilai dia? 300. So kita totalkan dulu. Tambah dengan yang 300. Okay, lepas tu tolak dengan CBD, maksudnya cek belum dikemukakan. Masukkan nombor cek kita 300,105 dengan 300,106. So nilai 700 dengan 300. Okay, so kita totalkan. Sama dengan nilai ni tolak dengan sum. Okay, tolak dengan nilai ni dan ini. Okay, kita dapat 2960. Oops, sorry. Sebenarnya bukan 300 tapi 350 silap. Okay, dapat jawapan. So kalau perasan, kita ambil nilai baki belah kredit campur dengan deposit belum dikemukakan. So tolak dengan cek belum dikemukakan. So kita akan dapat nilai yang sama macam mana dalam buku tunai yang kita dah kemas kini. Okay, itu adalah cara ringkas. Okay, so yang untuk buku tunai kemas kini kita dah settle. So dan ini juga item penjelasan bank. Okay, kita akan tengok dalam seterusnya. Kita akan cuba buat penyata penjelasan bank tanpa buku tunai kemas kini. Okay, tadi kita dah tengok macam mana kalau kita nak buat penyata penjelasan bank dengan secara kemas kini buku tunai. Cuma sekarang kita nak tengok macam mana nak buat penyata penjelasan bank tanpa kemas kini buku tunai. Okay, saya revise balik nota yang saya cakap tadi. Okay, 3 langkah mudah. Pertama, kenal pasti perbezaan transaksi dan kesilapan. Okay, first kita dah samakan. Yang mana sama kita dah labelkan, dah sama.
Then yang tak penting kita akan buang ke tepi, maksudnya kita abaikan dia. Yang tak penting ni kita abaikan dia. Okay, then dah dapat. Okay, cuba kita tengok yang berbeza 1, 2, 3. Okay, 3 dalam buku tunai, then 1, 2. Okay, 2 dalam penyata bank. Dan yang silap adalah 1 dan 2. Okay, yang ni kesilapan terkurang tulis, dan yang salah ini pula adalah cek tendang. Okay, macam mana kita nak buat penyata penyelesaian bank? Simple je dia punya formula. Formula sangat simple. Contoh, okay, contoh. Okay, ini adalah format penyata penyelesaian bank yang paling ringkas. Okay, kalau tengok kat sini, kita bermula dengan baki debit buku tunai. So apa kita kena buat adalah kita kena define dulu. Maksudnya macam kat sini kita dah asingkan. Okay, dah asingkan, maksud kita dah samakan yang mana sama, kita dah keluarkan. So kita cuma kena tengok yang mana yang mana item belah kredit buku tunai, contoh gaji dengan belian. So kita akan tambah bawah debit. Kemudian yang kita define juga mana kredit bawah penyata bank. Okay, ada satu ni. Okay, nak buat dia contoh. Okay, saya mulakan dengan baki buku tunai. So baki buku tunai kita adalah 3049. Okay, tulis dulu 3049. Okay, then kita tengok, kita senaraikan dulu apa yang ada kredit bawah buku tunai. Okay, kredit bawah buku tunai kita ada gaji dan belian. So kita tulis nombor cek saja. Nombor ceknya adalah 300 105. Nilai 390, dan juga 300 106, nilainya 700. Okay, then okay, kita dah senaraikan apa kredit buku tunai, dan kita kena senaraikan apa kredit penyata bank pula. Apa kredit belah penyata bank adalah dividen. Okay, dividen 410. Dividen RM410. Okay, sekarang kita akan tengok, disebabkan kita bermula dengan debit buku tunai, so kita tengok kesilapan apa yang mengurangkan buku tunai. Contoh macam jualan. Okay, jualan ni dia mengurangkan kita punya buku tunai, sebab sepatutnya kita terima RM640, tapi yang kita tulis RM604, maksudnya kita terima kurang. So disebabkan kita terima kurang, kita kena tambah bawah debit punya buku tunai. So kena tambah, tulis kesilapan. Kesilapan kita adalah RM36. Kalau tak silap saya, 640 tolak RM604, yes, RM36. Okay. Okay, ini adalah, okay, kita pasti kita revise balik. Tengok kredit buku tunai adalah 305 dengan 306 punya cek. Okay, kredit buku tunai. Dan kredit penyata bank adalah dekat, ada satu item je. Okay, dividen. Okay, dividen dah tulis 410. Dan kesilapan yang ada adalah jualan, sebab ni terkurang. Kalau kesilapan yang salah, dia terlebih kita kena tolak nanti. Okay, tolak nanti. So yang terkurang tambah dulu. Okay, jom kita tengok. Okay, dah betul. So kita totalkan dulu. Total adalah sama dengan sum, tarik seperti ni, tutup. Okay, so okay, kita dah totalkan. Kemudian kita akan senaraikan pula apakah debit buku tunai. Okay, tengok debit buku tunai. Debit buku tunai kita ada Azmi RM300. Saya tulis Azmi RM300. Dan apa lagi debit buku tunai? Tak ada Yang ada, okay, debit penyata bank pula ada RM25. Okay, buku cek RM25. Sekarang kita tengok kesilapan apa yang melebihkan belah debit. Okay, belah debit kita ni, apa yang lebihkan dia adalah salah. Salah ni sepatutnya tak ada, tapi dia ada. So kita kena buang dia. Cara nak buang dia, kita akan tolak. So kita tulis kat sini cek tendang ataupun cek tak laku. Okay, cek tendang ni pendek sikit ayat dia. So tengok berapa amount dia, 560.
So kita totalkan dia. So jawapannya adalah sama dengan buku tunai ni campur dengan kita punya yang baki belah kredit dan juga baki belah kredit penyerta bank, dan kita tolak pula dengan debit buku tunai dan debit penyerta bank. Sama dengan dapat 3,660. Betul tak? Yes, sama jawapan dia. So itu adalah jalan penyelesaian dia paling mudah. Kalau susah sangat nak hafal format dia, just ingat, bermula dengan debit, lepas tu tambah kredit, tolak debit balik. Jawapannya kredit balik. Debit campur kredit, tolak debit, sama dengan kredit. Maksudnya debit adalah debit buku tunai, campur kredit, kedua-dua jenis kredit. Kalau perasan, tengok kredit sini campur dengan kredit sini, dia disatukan sekali. Untuk cari jawapan dia, debit, debit buku tunai, kat sini baki BB sama dengan 3049. Baki debit ni campur dengan kredit, maksudnya kedua-dua jenis kredit. Yang ni campur dengan kedua-dua kredit yang tak sama, kemudian campur juga dengan apa yang mengurangkan, apa segala yang mengurangkan. Saya pertama kata item yang kurang buku tunai, BT. Contohnya macam kesilapan yang tadi ni, kesilapan kat sini, jualan ni, dia mengurangkan kita punya debit, so kita akan tambah sekali. So dapatlah kita punya kesilapan kat sini. Kemudian tolak dengan nilai debit. Tolak dengan nilai debit. Maksudnya baki BB ni campur dengan kedua-dua jenis kredit, kemudian tolak dengan kedua jenis debit. Debit sini dengan debit ni tolak. Kemudian kita tolak juga dengan kesilapan. Kesilapan yang item yang kurang yang lebih dalam buku tunai. Item yang lebih pada dalam buku tunai. So item yang lebih dalam buku tunai adalah macam Salha ni. Sepatutnya Salha ni tak wujud, tapi dia ada dalam buku tunai. So dia terlebih 560. So kita kena tolak juga 560. So kita dapat jawapan dia. Senang, sangat simple dengan format ini. Just ingat, debit campur kredit, tolak debit, dapat balik kredit. So saya akan highlight. Lepas tu tolak dengan kredit, debit, dan kita akan dapat balik kita punya kredit. Debit tolak kredit campur debit sama dengan kredit. So that is paling simple punya formula. Misalnya soalan dia nak bermula dengan baki penyerta bank, baki kredit penyerta bank, so just terbalikkan dia. Just twist balik. Contohnya saya bermula dengan debit ni, so saya akan letak yang ni kat atas pula, 3660. Tulis balik, campur dengan 300, campur dengan 25, campur dengan 560. Just terbalikkan saja. Format ni terbalikkan. Penyerta bank campur ni pula, tolak dengan ni dah sama dengan yang ni. So terbalikkan. Yang ni 370. Dekat atas 350, dan ada 700, kemudian ada 410, ada 36 ringgit. Samakan sum. So jawapannya adalah ini campur dengan ni, tolak dengan yang ni. So kita akan dapat 2725. Ada silap. Ini bukan 360 tapi 36 ringgit. Dapat. So simple saja. Just hafal yang ni, fahamkan dulu, dan hafal yang ni, debit tolak kredit, campur debit sama dengan kredit. Kemudian kalau dia nak bermula dengan kredit, just terbalikkan saja yang dapatkan nilai kredit ni dekat sini. Nilai kredit dia 3660. Kemudian tolak, tambah dulu dengan apa yang kita tolak, dan tolak apa yang kita tambahkan dalam buku tunai. Itu saja untuk video kali ini. Apa-apa boleh tanya dalam video, apa-apa boleh dibincangkan dalam saya punya channel YouTube, ataupun jumpa saya dalam portal rasmi kita, iaitu mygodemy.webpage.com, dan join. Kita ada portal baru, dan insyaAllah saya akan sediakan forum untuk berbincang dalam portal tersebut.
Okay, see you untuk video seterusnya, and jangan lupa subscribe. Thank you, bye bye.